Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Uji pengesalan jiwa manusia dengan cara memperkenalkan manusia dengan Tuhan mereka, nama-nama dan sifat-sifatnya para malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul, memperkenalkan mereka dengan perkara yang boleh memanfaatkan dan memudaratkan mereka dan menjelaskan kepada mereka jalan yang boleh menyampaikan kasih mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang seterusnya, di antara tugas dan peranan Rasul ni mengislahkan jiwa manusia. Apa maksud mengislahkan? Memperbaiki, mengelokkan. Selain daripada akhlak, akhlak ni maknanya budi pekerti, jiwa manusia juga perlu diislahkan, perlu diperbaiki. Kan ada istilah orang kita ni, ada orang yang tertentu, individu yang tertentu, kadang-kadang bagi masalah dia ada jiwa dia kacau kan, susah hati, tak tenteram. Jiwa manusia, hati manusia ni dia ada kaitan dengan iman, berkaitan dengan kepercayaan, dia ada kaitan dengan zikrullah. Sebab Allah Ta'ala kata, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati kamu menjadi tenang. Jadi orang jahiliah, orang kafir, mana ada ingat Allah Ta'ala, hati sentiasa gelisah, sentiasa tak tenteram. Jadi dengan kedatangan Nabi nak islah jiwa manusia tu, bukan saja akhlak, bukan saja akidah, jiwa manusia tu nak bagi jadi tenang. Ketenangan tidak akan berhasil melainkan dengan seseorang itu banyak mengingati Allah. Mengislahkan jiwa manusia dengan cara memperkenalkan manusia dengan Tuhan pencipta mereka. Selama ni tak kenal Tuhan. Sebelum diutuskan para rasul, manusia tak kenal Tuhan. Yang itulah yang menyebabkan mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Asal nampak benda pelik, benda yang mengajaibkan, mentakjubkan mereka, yang mereka rasa boleh memperkenankan permohonan dan doa mereka, menolak bala yang dihadapi oleh mereka, lalu mereka letakkan kepercayaan kepada benda tersebut, lalu disembah. Jadi datang Rasul memperkenalkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Itu datangnya ayat Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat-ayat ini datang diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk cerita kepada orang Tuhan yang sebenarnya macam ni. Ciri-ciri sifat Tuhan macam ni, 1, 2, 3. Apa yang kamu pegang, yang kamu i'tiqad, yang kamu faham, itu bukan Tuhan. Tuhan-Tuhan itu diperkenalkan oleh para rasul, bukan buat andaian, reka-reka. Bila buat andaian, diserahkan untuk mencari Tuhan berdasarkan kepada andaian manusia. Berapa banyak manusia, bilangan manusia atas dunia. Orang ni, Tuhan dia begini. Wujudnya berbagai-bagai agama. Agama ni, Tuhan dia macam ni. Dia meletakkan nak mengenal Tuhan, kaedah. Dia letak sendiri kaedah mengenal Tuhan. Yahudi macam ni, Buddha, Hindu, Kristian macam ni. Dia letak sendiri. Dia buat kaedah sendiri. Dia cipta sendiri, nak kenal Tuhan macam ni. Sedangkan Tuhan tak perlu kita letakkan kaedah. Dia yang meletakkan kaedah. Dia yang memperkenalkan diri dia siapa, melalui utusan-utusan dia, iaitu Allah. Manusia tak perlu pening, tak perlu cari, tak perlu letak kaedah, tak perlu cari maknanya formula bagaimana nak buat, nak kenal Tuhan. Macam orang nak cari duk buat apa dia, orang pakar formula kan, formula ekonomi. Ada di Malaysia ni orang pakar, dia banyak formula. Tapi bab Tuhan tak boleh bagi formula, tak boleh bagi kaedah. Dia Allah Ta'ala sendiri yang bercerita dia macam mana, sifat dia macam mana, diberitahu kepada Nabi, lalu disampaikan oleh para Nabi dan para Rasul kepada manusia. Memperkenalkan manusia dengan Tuhan mereka, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama sifat-sifat Tuhan kita tak tahu, melainkan apa yang disebut dalam Quran, dan juga di dalam hadis.
para bilangan para malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul. Hari itu dah kita sebut rasul-rasul ni 25 orang sahaja yang wajib kita tahu. Hak kata 24,000 ke, ada lebih bilangan jumlah-jumlah yang tertentu yang tak ada dalam Quran hadis, tak wajib kita percaya. Tak wajib kita ingat pun. Tak wajib kita tahu pun. Yang wajib kita tahu yang 25 orang ni. Sebab 25 orang ni memang terang disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis. Dan memperkenalkan mereka, yakni tugas rasul memperkenalkan kepada manusia dengan perkara yang boleh memanfaatkan dan memudaratkan. Benda ni baik, benda ni tak baik. Benda ni kalau buat jadi okey. Benda ni kalau kamu buat jadi mudarat. Disenaraikan disebut dalam Quran, dalam hadis. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam jurang kebinasaan. Sesuatu perkara, sesuatu tindakan, perbuatan yang boleh merosakkan diri kita disebut dalam Quran. Benda ni tak boleh, benda ni boleh. Dalam hadis pun sebut. Di antara benda yang merosakkan manusia apa dia? Arak, judi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhlah, jauh. Judi, arak ni jauh kan? Semoga kamu mendapat kejayaan. Mafhum mukhalafah. Daripada berjaya, tak berjaya, rugi. Minum arak rugi, duit dah membazir, waktu otak jadi miring, judi, dadah dan sebagainya, semua merugikan manusia. Jadi datangnya Rasul menceritakan kepada manusia benda apa yang bermanfaat. Kalau kamu buat benda ni, dapat manfaat. Kamu buat benda ni, rugi. Kau tidak, manusia tak reti nak pilih. Sebab itu zaman jahiliah ni macam-macam perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan rosak diri mereka sendiri. Selain daripada arak, judi ni, perbuatan-perbuatan, tindakan yang mereka buat merosakkan diri mereka sendiri. Bukan sahaja di zaman jahiliah, sebelum kedatangan Nabi Muhammad, sebelum diutuskan Nabi Muhammad, umat-umat Nabi yang terdahulu pun sama sikap mereka sebelum mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang bermanfaat, apa yang memudaratkan mereka, dan menjelaskan kepada mereka jalan yang boleh menyampaikan kasih mereka kepada Allah. Selama ni mereka kasih, cinta, sayang kepada sesuatu yang mereka sembah selain daripada Allah, iaitu tokong, berhala, batu. Kan Allah Ta'ala dah sebut, wa ushribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dengan sebab mereka sembah sapi, itu dah jadi sebatian, dah jadi darah daging. Tak sembah sapi, tak sembah anak lembu, tak sembah tokong, tak boleh, tak selesa, tak tenteram, dah jadi sebati. Jadi bagaimana kedatangan para Nabi nak tarik daripada menumpahkan kasih sayang, menumpahkan kecintaan kepada berhala, kepada Tuhan yang lain daripada Allah, nak tarik supaya kita sayang kepada Allah. Dan sayang kepada Allah ni macam mana? Kena bentuk, kena latih, kena didik. Dalam hadis yang selalu kita baca, hadis di dalam Kitabul Iman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara. Siapa-siapa yang ada benda ni, dia ada kemanisan iman dalam hati dia. Yang pertama, dia meletakkan cinta Allah, cinta Rasul lebih daripada segala-galanya. Kita dah hurai banyak kali, dah hurai panjang. Apa yang kita sayang, harta benda, wang ringgit, kenderaan, apa yang kita miliki memang kita sayang. Tapi siapa yang bagi benda tu? Allah. Jadi kena meletakkan Allah Ta'ala di atas. Jadi peranan Rasul ini nak ajak manusia, nak tarik perasaan hati manusia supaya meletakkan kasih sayang Allah Ta'ala atas. Dia duduk sayang projek dia, perniagaan dia, harta benda dia, tak Allah Ta'ala di atas. Kan dalam Quran pun ada sebut kan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalukum wa amwalukum wa tijaratun takhshawna kasadaha kan, wa amwalukum apa ayat tepat tu, wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maknanya perniagaan kita, keluarga, adik-beradik, harta benda, tempat tinggal, kediaman yang tu kita sayang, jangan letak tu atas.
Allah Ta'ala tahu tak Allah dan Rasul di atas. Jadi ini antara tugas Rasul yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kena meletakkan kasih sayang, cinta Allah lebih daripada segala-galanya. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah memutuskan pada kalangan orang yang ummi itu seorang rasul. Yang ini kita sebut dalam pelajaran kita yang lepas kan, F tu, daripada kalangan mereka yang sentiasa membaca kepada mereka ayat-ayatnya, iaitu ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada syirik dan akhlak yang buruk, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajar. Rasul yang akan diutuskan itu akan mengajar mereka kitab dan juga hikmah. Wa in kanu min qablu, yang sebelumnya mereka itu lafi dhalalin mubin, sesat. Sebelum ada rasul kan semua sesat. Yang menyebabkan terkeluar daripada kesesatan kepada cahaya petunjuk adalah tugas, peranan, usaha dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Okey, terus. Membetulkan penyelewengan yang dilakukan oleh manusia yang diutuskan rasul tersebut. Seterusnya mengajak mereka ke arah jalan yang lurus yang diridai Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Misalnya menolak penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakatnya yang menyembah berhala dan mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Hud dan lain-lain termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran menjelaskan. Okey. Bila Allah Ta'ala utuskan seorang rasul, contohnya rasul yang pertama, Nabi yang pertama, memperkenalkan Allah kepada kaumnya, kepada umatnya. Okey dah, selesai masalah. Orang dah kenal Allah Ta'ala. Sebelum ni orang tak kenal Tuhan. Jadi bila dia dah wafat, naik rasul yang kedua, sebelum berlaku diutuskan rasul yang kedua, dalam masa itu, perenggan itu, zaman itu, bila berlaku kekosongan Nabi dan juga Rasul, zaman yang tidak diutuskan para Nabi dan para Rasul, manusia tu dah berselerok balik. Apa maksud berselerok? Dah kucak-kacir balik di sudut akidah, kepercayaan, akhlak, perangai mereka dah jadi huru-hara balik. Yang perlu kepada perutusan Rasul yang kedua. Sebab itu atas rahmat dan kasih sayang Allah, Allah Ta'ala tidak mengazab mana-mana umat, mana-mana kaum, kecuali dia utuh rasul dulu yang menyampaikan kebenaran, memperkenalkan Allah. Kalau demo sesat juga, baru diazab. Mana-mana kaum, mana-mana umat yang tidak diutuskan rasul, mereka sesat, tak kenal Allah, Allah Ta'ala tak azab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Ta'ala kata, kami tidak mengazab mana-mana orang sehinggalah orang itu, kumpulan itu, kaum itu diutuskan para rasul untuk menyampaikan kebenaran agama Allah. Allah Ta'ala ni bukan zalim, dia adil. Tak sampai suruhan, maka tak diazab sebab dia tak tahu. Sebab tu daripada syariat Nabi Muhammad ni, kalau orang ada dua masalah kan, OKU yang melibatkan mata buta dan telinga tak dengar, dia panggil apa? Pekak lah kan. Jadi kalau telinga saja tak dengar, mata boleh melihat. Dia dipanggil hukum taklif lagi. Dia ada dipanggil hukum, dia mukallaf lagi. Sebab apa? Walaupun tak dengar, dia boleh diberi isyarat dengan diberitahu maklumat dengan isyarat. Mata boleh nampak sudah sembahyang begini-begini kan? Kan ada bahasa isyarat. Okey, kalau dia mata tak nampak pula, tapi dia boleh mendengar, boleh cerita wajib sembahyang begini, cara nak sembahyang ni begini. Mula takbir, disudahi dengan salam, cara nak wuduk macam mana, lepas tu nak memperkenalkan Allah macam mana. Maknanya ada wasilah, dia ada suatu perantaraan untuk memahamkan mana-mana individu tentang Allah. Dia buta mata, kita cakap kat telinga dia boleh dengar. Dia pekak telinga, boleh bagi tahu melalui isyarat, kerana dia boleh melihat. Tapi kalau dua-dua tak ada, bukan mukallaf. Tengok Allah Ta'ala ni, dia bukan, bila orang tu tak mampu nak menerima maklumat,
maklumat tentang wujudnya Allah, tentang kebenaran agama Allah, maka Allah Ta'ala tak azab. Begitu juga mana-mana umat yang Allah Ta'ala tak utuskan para rasul. Okey, terus Al-Quran menjelaskan الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Orang-orang yang sentiasa mengikut Rasul, ini maknanya umat akhir zaman, termasuk dah Yahudi dan Nasrani, yang khususnya Yahudi dan Nasrani. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Taurat dan Injil tentang akan berlaku perutusan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad, disebut nama dan sifat-sifat dia kan. Dalam Taurat, Injil ni sebut nama Nabi akhir zaman nama dia Muhammad, sifat-sifat dia begian-begian. Sebagaimana yang kita baca dalam Syama'il Tirmizi tu, ada dalam Taurat tu, ada dalam Taurat, di dalam Injil. Tujuannya Allah Ta'ala nak memudahkan ahli orang Yahudi, Nasrani akhir zaman. Dalam kitab mereka dah sebut Nabi akhir zaman macam ni. Bila dia tengok Nabi, dia terus beriman, mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi. Jadi Allah Ta'ala memberi gambaran dalam ayat ini bahawa orang-orang yang mengikut Rasul lagi Nabi, ummi. Sifat Nabi ini dia ummi. Sebelum diturunkan Al-Quran memang dia tak boleh baca, tidak boleh menulis. Alladhi yajidunahu, yang mereka dapati Rasul ini, Rasul Nabi yang ummi ini, mereka akan jumpa dia, dapati dia, bertemu dia dalam keadaan maktuban, yang nama dia telah ditulis indahum, di sisi mereka, fit Taurati wal Injil. Oh, Nabi akhir zaman ni yang akan diutuskan oleh Allah Ta'ala, nama dia dah ada dalam Taurat Injil berserta dengan sifat-sifat dia. Dan Nabi ini, ciri dan sifat dia, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nak kenal Nabi akhir zaman ni, dia sentiasa suruh orang buat baik dan sentiasa menghalang orang buat jahat, buat kemungkaran. Dan wa yuhillu lahumul tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, sentiasa menghalalkan perkara-perkara yang baik dan mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Sebab orang Yahudi dan Nasrani, mereka dah pindah, mereka dah ubah, mereka dah adjust. Hak dalam Taurat kata halal, dia kata haram. Kalau kata haram, dia kata halal. Hak Nabi ni tak. Benda halal dia kata halal, benda haram dia kata haram. Dan dalam ayat-ayat lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam surah Taubah ayat 29, Allah Ta'ala suruh perangi orang yang mengubah hukum Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh perangi terhadap golongan-golongan yang telah mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Orang yang diubah hukum Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata daripada golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka ubah. Jadi Nabi ni dia tak ubah. Sifat Nabi akhir zaman, apa yang Allah Ta'ala sebut, dia teruskan. Halal halal, haram haram. Dia menghalalkan perkara yang telah dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Yahudi ni dia diubah. Sebab tu Allah Ta'ala kata perangi golongan yang mengubah hukum Allah Ta'ala. Mereka ini, sebahagian mereka ini adalah terdiri daripada golongan Yahudi dan juga Nasrani. Dia sentiasa ubah hukum hakam, ayat Quran. Ayat Quran dia cuba nak ubah, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala cabar kan di dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama tu, mereka tak boleh nak ubah. Tapi ubah di sudut tafsiran, ubah di sudut huraian. Matan Al-Quran memang tak boleh nak ubah. Allah Ta'ala janji dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami bertanggungjawab jaga Al-Quran sampai kiamat, tanpa boleh diubah. Tapi mereka ubah di sudut huraian dan juga tafsiran. Jadi peranan Nabi akhir zaman ini
Dia menghalalkan benda yang dihalalkan, mengharamkan benda yang diharamkan. Bukan itu sahaja, wa yadau anhum israhum. Dia telah meletakkan daripada mereka suatu bebanan hukum. Sifat Nabi akhir zaman ni dibuang hukum hak berat. Hukum yang berat-berat yang ada dalam agama Yahudi, hukum yang berat-berat yang ada dalam agama Nasrani, datangnya Islam ni dibuang semua. Kalau kita belajar di dalam kitab-kitab Tasyri'ul Islami, dia disebut satu perkataan, agama Islam ni di antara sifatnya daf'ul harash, maknanya buang hak susah. Hak bersusah tu apa dia? Syariat Nabi yang terdahulu susah, buang. Tinggal hak macam mana? Tinggal hak ringan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yassiru wa la tu'assiru. Innama bu'ithtum muyassirin wa la tub'atsu mu'assirin. Ayat Quran, hadis, semua cerita hak mudah. Sebab tu kadang-kadang salah tanggapan sebahagian orang. Dia ni nak kira mudah je. Sebab Islam itu mudah. Oh, nak biar mudah-mudah. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut, kalau kita beramal dengan hukum fiqh, ajaran Islam ini, kita beramal secara ihtiyat. Apa maksud beramal secara ihtiyat? Dalam keadaan hati-hati, teliti sangat, takut-takut salah, takut-takut batal, takut-takut tak sah kan? Kan orang Melayu kita suka ambil hak berat-berat, suka ambil hak payah-payah. Kalau terlalu mengambil ihtiyat di dalam agama, ternafilah kemudahan yang disebut oleh Allah dalam Quran. Ternafilah kemudahan Islam yang disebut dalam hadis Nabi. Kita tolak hak mudah. Terlalu nak jaga konon-kononnya, nak jaga Islam tu, ambil hak payah-payah. Banyak sebahagian orang mengaji fiqh macam tu. Kita mengaji ni untuk memudahkan kita beribadat. Dia mengaji jadi susah nak beribadat. Hak ni tak boleh, ni tak boleh, jadi ketat. Sebab itu saya ulangi, kalau kita ambil ihtiyat ulama dan ihtiyat dalam hukum fiqh ni terlalu nak teliti sangat sehingga menjadi susah, kita menolak kesenangan, kemudahan, kelonggaran yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan disebut di dalam hadis. Jadi payah nak beramal Islam. Tapi kalau time ceramah, time mengajar, Islam mudah, Islam ni senang, Islam syumul, duk cerita dengan orang. Ketika dia ceramah, ketika nak beramal pula, tak boleh ni, nanti tak sah, tak sempurna ibadat kamu, dia menyusahkan orang pula. Tadi dia kata Islam tu mudah. Mudah tak mana? Tak mana mudahnya Islam kalau dia nak menyusahkan orang? Ni tak sah. Tak sebut nikah qabitu saja, tak sah. Ini menyusahkan orang. Berapa banyak orang yang menyusahkan orang. Tapi dia duduk ceramah, kalau dalam majlis ceramah, dia kata ceramah maulud, Isra' Mi'raj, ceramah apa lagi? Nuzul Quran, Islam mudah, comel, cantik. Tapi ketika dia mengajar fiqh, hak mana Islam tu jadi mudah? Dia semua dia longgok atas kepala orang jadi payah. Sehingga orang takut nak mengaji, takut nak beramal. Tak sah, batal, tak sah, batal. Tak dinafikan, ada istiak-istiak yang berbentuk macam tu. Tetapi jangan terlalu ketatkan orang. Jangan duk cerita payah-payah saja. Cerita sama mudah-mudah. Kan Islam tu suatu agama yang mudah. Okey. Dia kata buang hak payah, wal aghlal allati kanat alaihim, belenggu yang membelenggu diri mereka. Itu syariat yang tu dulu jadi payah. Kalau nak tebuh dosa macam mana? Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nak taubat kena bunuh diri. Kalau pakaian terkena najis, kena potong, tak boleh nak basuh. Kalau tangan tak apa basuh, tapi kalau pakaian kena potong. Tak mana mudah? Tak apalah, hak tu Nabi buang. Nabi Muhammad dah tinggal dah syariat tu, Nabi Muhammad buang, yang tu tinggalkan. Dia bawa mari satu agama yang mudah. Tiba kita yang buat payah. Sampai kat kita jadi payah. Nak semayang tu usalli. Dah lah duduk kat kolah tu sampai basah kuyuk ambil semayang. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, tak habis-habis. Usalli, aku nak semayang. Semayang nak cerita kat orang apa? Usalli ni aku nak semayang.
Betul tak? Semayang tak payah cerita dengan orang. Saya nak puasa, saya nak semayang, saya nak berhaji. Besok saya nak bagi duit sedekah kat masjid, nak bagi duit kat anak yatim. Besok nak belanja hari Jumaat, nak belanja orang makan nasi lemak tu canai. Tak payah cerita kan. Buat je. Ni usolli, aku nak semayang, aku nak semayang, aku nak semayang. Tapi tak semayang. Kalau nak semayang terus ya. Dia cerita dengan orang apa. Bukan nak petikai masalah lafaz tu, tapi sampai jadi wah-wah tu, jadi geram tengok. Menyusahkan orang lain. Masuk dalam sembahyang pula Isagi bedahlah baca kuat. Dia menyusahkan orang. Tak mana Islam tu jadi senang. Yang kata Islam tu senang tak mana. Di sudut pelaksanaan kita nampak susah. Tapi ceramah nak kata Islam tu senang. Tak mana orang nampak tu Islam tu senang. Kalau orang kafir tengok, tapi ceramah tu ni nampak senang, tapi ketika dia buat jadi susah pula. Jadi orang takut dengan Islam ni. Dia kata buang belenggu-belenggu yang memberatkan manusia. Syariat yang sebelumnya, sifat syariat Nabi Muhammad itu memudahkan manusia. Tetapi mudah, jangan sampai kita buat cincai pula sampai tak mengaji, sembahyang ikut dah, tak kena rukun syarat pun tak apalah. Mudah, ustaz cakap mudah tadi kan. Hantam sajalah. Tu tak boleh. Maknanya mudah dengan ilmu, mudah dengan syariat, mudah dengan panduan, mudah dengan hukum fiqh. Bukan kita cari yang payah-payah. Mudah dengan kaedah dia sebagaimana yang Nabi ajar. Kalau buat sembahyang macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi sembahyang macam mana? Adakah Nabi takbir 15 kali? Nabi usalli 40 kali? Tak ada kan? Itu mudah cara Nabi tu ya. Dan Nabi tidak ada baca apa-apa doa, apa-apa jampi sebelum takbir. Nabi ada baca jampi tak dalam hadis? Sebelum nak takbir ni macam-macam jampi, macam doa nak halau syaitan. Padahalnya tengah dia duduk baca tu, syaitan nak masuk, takbir usolli. Patutnya baca jampi tu nak halau syaitan. Tapi nampak makin wahwas, wahwas pula. Hak orang tak baca jampi tu pula sekali ya takbir Allahu Akbar. Sebab niat tu dia lintas. Bukan percakapan hati. Falladzina amanu bihi. Dan orang-orang yang beriman dengannya. Orang yang beriman dengan Nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ni, wa'azzaruhu, dia memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Wa nasaruhu, tak pandai menghormati memuliakan Nabi, dia tolong pula. Dia kena tolong Nabi ni. Nabi dah wafat, kita tolong perjuangan dia, sebarkan, ketengahkan sunnah ni macam mana. Baru termasuk dalam janji Allah Ta'ala ni, pengikut Nabi, orang yang muliakan Nabi, orang yang tolong Nabi. Kita ni kena jadi sebahagian orang yang menolong, menyebarkan dakwah Nabi. Nak buat dakwah yang Nabi bawa, macam mana akidah Nabi pegang, macam mana syariat yang Nabi bawa, yang memudahkan manusia, bukan menyulitkan manusia. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah. Ni orang kata Nabi Muhammad jadi pada nur. Ayat Quran dah. Ikutlah nur. Ikutlah nur. Nur yang dimaksud di sini Al-Quran. Sebab alladhi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama dengannya. Diturunkan bersama dengannya apa dia? Quran. Nur yang dimaksudkan di sini Quran, bukan Nabi Muhammad jadi pada nur. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang memperolehi kemenangan ataupun kejayaan. Okey, terus. Mengurus dan mentadbir kehidupan manusia supaya selaras dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di antara tugas para nabi mengurus manusia ni supaya mentadbir kehidupan manusia mengikut acuan Allah, mengikut kehendak Allah. Tak boleh buat acuan sendiri, kaedah sendiri. Tak boleh. Manusia jadi kita, Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Bagaimana nak mendidik, mentarbiah manusia dia jadi comel, jadi elok ikut acuan Allah? Bagaimana dia menguruskan rumah tangga dia, masyarakat dia, negara dia, diri dia sendiri? Mesti ikut acuan Allah. Lari pada acuan ni jadi huru-hara. Huru-hara tu manusia yang bersifat sebagai individu ataupun dia mengurus masyarakat, mengurus keluarga, tak ikut acuan Allah, hancur. Tak usah ceritalah handai macam mana pun, hebat macam mana pun, kita urus diri kita, keluarga kita tak ikut agama, hancur lebur. Rumah tangga kita rosak, anak-anak tak menghormati ibu bapa,
Sebab tak ikut Islam, ibu bapa tak ada kasih sayang kepada anak-anak, tak ada hormat menghormati, tak ada siqah, tak ada wala', hancur. Tak dididik dengan betul dengan didikan agama. Nak lari daripada acuan Allah, nak tunjuk pandai, aku ada kaedah sendiri. Kita sebut sebelum ni kan, orang ni pula aku ada kaedah sendiri, kaedah pendidikan sendiri. Dia tak ambil kaedah yang diajar oleh Allah, pendidikan yang diasuh oleh Nabi. Macam mana Nabi ajar anak-anak? Hancur. Diutuskan Nabi untuk bagi kaedah, ajar orang, ajar cara betul macam mana. Sebab 1000 manusia dia ada kaedah, 1000 kaedah, 1000 cara. Okey, terus. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, telah menurun oleh kami kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, yakni Quran, bil haq, dengan benar. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Benar Quran itu, tidak ada keraguan. Al haqqu min rabbik, kebenaran daripada Tuhan kamu. Dan sifat Al-Quran ini mengiyakan kitab-kitab yang sebelumnya, iaitu apa dia? Taurat, Injil dan juga Zabur. Wa muhaiminan alaihi, menjaga atasnya. Bila Allah Ta'ala turun kitab tu, Allah Ta'ala jagalah sebagaimana yang disebutkan tadi, dipelihara. Lalu Allah Ta'ala kata, dah Quran itu benar, datang daripada Allah, dijaga. Fahkum bainahum, kamu hukumlah di antara mereka bima anzalallah, dengan sesuatu yang telah menurun oleh Allah. Bukan saja-saja turun Quran, nak suruh kamu hukum dengan Quran, undang-undang Quran, ikut peraturan Quran. Bukan saja-saja turun, apa-apa keputusan, rujuk Quran. Jadi bila ikut Quran ni, banyaklah tak sesuai dengan hawa nafsu dan jiwa manusia. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut hak tu. Jangan ikut hawa nafsu. Hawa nafsu manusia ni memang tak selari dengan Quran. Bila kamu nak buat undang-undang Islam, undang-undang Quran, mesti berlawan, berlaga dengan hawa nafsu manusia, dengan kehendak manusia. Hak tu jangan ikut. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia dah tentu lawan Quran, dah tentu tak suka Quran. Amma ja'aka minal haq, daripada sesuatu yang datang kepada engkau daripada kebenaran. Benar-benar ni hak kamu nampak dalam Quran, kamu ikut, jangan diikut hawa nafsu manusia. Dan Allah Ta'ala kata, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat Allah Ta'ala jadikan syariat dan jalan agama. Syariat Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Musa, Isa kan? Itu syariat demo. Lepas sesuai pada zaman tu. Taurat, Injil tu, sesuai zaman tu. Setiap umat ada syariat dan jalan agama. Kita sekarang ni, yakni umat Nabi Muhammad SAW, ada syariat kita, syariat Nabi Muhammad. Tak sesuai lagi, kita nak beramal dengan syariat yang terdahulu. Dan dia ada jalan agama kita. Agama kita ini adalah satu agama yang kaedahnya datang daripada Allah. Hak dulu pun daripada Allah Ta'ala juga, sesuai zaman tu. Hak kita daripada Allah Ta'ala juga, sesuai zaman kita. Itu dipanggil syariat dan juga jalan agama. Okey, terus. Dalam hadis riwayat radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat Bani Israil tasusu min al-anbiya kullama kana nabiyyun wal fawqa nabiyyun." Okey. Sebahagian daripada perkara yang diajar oleh para nabi, termasuklah nabi-nabi yang diutuskan daripada kalangan Bani Israel. Kan dalam Quran sebut nabi yang paling ramai, rasul paling ramai daripada kalangan Bani Israel, tu yang paling ramai. Daripada kalangan orang Arab tak ramai. Hak Bani Israel tu ramai. Jadi Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kanat Banu Israila, adalah Bani Israel itu, Banu maknanya anak cucu Bani Israel lah, keturunan Bani Israel. Tasusuhumul anbiya, yang memimpin mereka itu adalah para nabi, memimpin mereka ataupun memerintah mereka. Cuba kita tengok kalimah yang Nabi sebut ini, tasusu.
Tasusu ni dia daripada sasa yasusu siasatan. Sasa tasusu, kalau tasusu, ya yasusu, nun nasusu, alif asusu. Kenapa ta di situ? Mutabaqah dengan anbiya, jamak taksir. Nabiyun, nabiyani, anbiya. Adalah Bani Israel itu, pemimpin politik mereka adalah anbiya. Pemimpin-pemimpin mereka, penguasa urusan mereka adalah anbiya. Maknanya saya susu siasatan adalah politik. Para nabi terlibat dengan politik. Dalam politik apa maksud? Cara bentuk pemerintahan sesebuah negeri, sesebuah negara. Itu politik lah. Nabi Yusuf memerintah, Nabi Daud memerintah, Nabi Sulaiman memerintah, bahkan bukan sahaja manusia, bahkan jin, syaitan duduk bawah dia. Termasuk Nabi Muhammad SAW memerintah. Dia tak ajak orang sembahyang, puasa, zakat, haji, dia buat jaga akhlak sahaja, jaga syariat, tak. Sampai satu peringkat dia memerintah, menguasai, mengurus, mentadbir negara dengan hukum Allah. Yang orang duk sebut ni tak payah bincang-bincang buat politik ni, bukan ada dalam agama. Kan ada politik dalam agama, dia mengaji di mana? Dalam Quran ada ayat-ayat yang membawa kepada bentuk pemerintahan, dalam hadis terang-terang ada politik. Peningnya buat politik ni, semua menipu semua orang politik ni. Hak tipu-tipulah. Takkan tak ada langsung yang elok, yang tak tipu. Semuanya rasuah belaka. Tak ada kawan tak ada rasuah. Semua ada penting peribadi, tak pentingkan rakyat semua. Pentingkan kedudukan pangkat. Tak ada langsung kan dalam dunia ni ataupun di Malaysia ni, tak pentingkan semua-semua yang disebutkan tadi. Sampai ada sebilangan besar tak nak mengundi, tak terlibat. Tu boleh ke kapil lah besok negara ni. Sekarang ni pun dah ada nak buat persepadanan semula. Dia pecah lagi tempat-tempat yang bukan orang Islam, dia ada satu parlimen. Kalau dia lebih kurang 30 lagi kalau diluluhkan. Parlimen-parlimen baru yang akan diwujudkan di Malaysia. Kalau menang buat 30 lagi ni, ni tengok secara live ni, Malaysia ni sekadar duk boleh bincang macam ni lah. Macam ni, negara ekonomi dah boleh kurang. Lepas tu dia buat undang-undang atas kita. Kita duduk mengaji, hengguk faham kan, hengguk mengantuk kat tu. Ngajilah kita salahkan Asy'ariyah duduk mengaji di masjid. Orang kafir merintah Malaysia. Kita duduk Asy'ariyah dengan Salafi duduk bergaduh. Allah Ta'ala taharah, hak ni kata Allah Ta'ala tak bertempat. Yang tu duduk bergaduh yang tu je. Orang kafir duduk merintah negara, ekonomi dia kau habis. Lepas tu dia buat undang-undang atas orang Islam, 3R jangan sebut. Kalau dia mau sebut tak apa, kita sebut tak boleh. Kita duk cerita Salafi dengan cara Salafi, Asy'ariyah dengan cara Asy'ariyah duk bergaduh tak selesai. Ada benda ruang yang kita boleh tolak ansur, kena tolak ansur. Lebih-lebih lagi yang melibatkan kepada perkara cabang di dalam agama, perkara furuk dalam agama. Tu kita duk gomor sampai sekarang ni, tak habis-habis. Jadi tak perlulah fikir-fikir politik ni. Haru-haru menipu pok-pok politik semua, orang buat kerja bid'ah semua. Bid'ah. Orang parti, orang politik ni buat kerja bid'ah semua. Hancur dah. Boleh kat kafir lah, lebih bid'ah lagi. Boleh kat kafir besok, lebih bid'ah lagi. Memanglah kita kata bid'ah itu dalam urusan baik ibadat. Tapi kita kata di sudut pengurusan negara ni lebih teruk lagi lah. Jadi macam mana nak tinggal politik ni? Ayat-ayat politik, ada di politik ni memang ada dalam kitab. Kita dah banyak kali bagi tahu. Nabi SAW ketika dia nak naik Isra' Mi'raj, dia pergi sembahyang di Baitul Maqdis. Bila keluar daripada Baitul Maqdis, malaikat Jibril hulurkan, unjukkan kepada dia dua jenis minuman, arak dengan susu. Nabi pilih apa? Nabi mengajar umat memilih. Pangkah pun dia suka pilih. Nak pilih hak mana? Kita kata sama-sama jahat. Dalam surah Rum kita dah baca, Rum lawan dengan Parsi sama-sama kafir. Kalau kata semua parti politik ni rasuah semua, semua penting semua, penting diri sendiri, kita ambil hak kurang kesalahan, kurang kelemahan,
kurang rasuah. Apatah lagi memang ada individu, ada parti tak ada rasuah. Tapi kita jenis malas membaca, malas mengkaji, kita pukul semua sama. Kita pukul semua. Lepas tu kita buat kesimpulan semua tak boleh pakai. Sebab kita yang pukul semua. Dia suruh pilih. Kalau tak kata jahat semua, kafir sama kafir ni. Parsi, Majusi, kafir masuk neraka mati, masuk neraka. Rom, Nasrani, kafir masuk neraka juga. Sama-sama kafir, pilih kurang kafir. Kerana dalam kaedah Nabi memang ajar begitu. Dalam Quran ajar kita macam tu. Kita ambil Islam daripada mana kalau tidak bersumberkan kepada Quran dan hadis. Sebab Rom agama Samawi, sebab Nasrani, maknanya pernah diturunkan kitab yang menjadi pegangan mereka, iaitu Injil, dan pernah diutuskan Nabi, iaitu Nabi Isa AS. Adapun Nasrani bukan agama Samawi. Tidak ada mana-mana kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Tidak ada mana-mana Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada mereka. Dan mereka menyembah api. Kafir sama kafir, pilih hak kurang kafir. Apatah lagi kalau Islam sama Islam, ataupun Islam dengan kafir, lagi kena pilih hak orang Islam. Lagi hak pilih yang kurang mudarat, kurang masalah. Tapi setengah orang duduk ngaji ni, bid'ah, pokok ni bid'ah lah kata. Dia pukul semua orang buat bid'ah. Dia berkenal bid'ah tak bid'ah sunnah ni 3 hari ya, dia kenal. Dia duduk mengaji sunnah 2-3 hari ya, semua dia pukul semua orang bid'ah. Malam ni jadi geram kadang-kadang tengok suasana sekarang ni kan. Macam nak tunjuk pandai sangat. Dia seorang je reti. Jadi wasak negara ni kalau orang-orang yang mengaji, sama ada Asyairah ataupun Salafi, tak ambil berat tentang politik, akan hancur semua. Sekarang ni dah mula dah nampak bunga-bunga kehancuran. Sebab apa? Orang mengaji macam tu lah. Tak ada politik, tak ada lain Islam, ni semua kerja bid'ah. Esok hancurlah dunia ni. Jadi macam luar negara besok, sekadar dibenarkan untuk beribadat kepada Allah. Urusan pemerintahan, urusan pentadbiran, urusan politik dikuasai oleh orang kafir. Sebab orang Islam lemah dalam isu ni. Tak ambil berat, tak ambil penting. Okey, terus. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.